Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar macam mana menjawab soalan pemahaman. Sila bersedia dengan buku teks kamu muka surat 142 dan buku aktiviti kamu muka surat 70. Sebelum ini, cikgu nak mengucapkan terima kasih kepada Learn and Institute Xuetao sebab memberikan satu formula yang sangat bagus untuk mengajar murid macam mana menguasai cara menjawab soalan pemahaman. Berdasarkan Xuetao, beliau mengajar kita untuk menghafal satu formula ke加导过猜ke ruang加tambah导 cari过tulis tanda kurungan caw salin. Yang pertama kita perlu buang apa? Ada dua unsur kita perlu buang, kata tanya dan tanda tanya. Apakah itu kata tanya? Siapa, mana, apa, bila, bagaimana, mengapa, berapa. Mari kita belajar macam mana kita tambah rakan kata tanya lepas kita buang kata tanya. Dalam soalan kata tanya apa? 我们要找的是东西，所以疑问是伙伴是约了。kata tanya siapa? 要找的是人，疑问是伙伴是约了。kata tanya mana? 要找的是地方，疑问是伙伴是di。kata tanya mengapa? 要找的是原因，疑问是伙伴是karena untuk atau supaya。kata tanya bila? 要找的是时间，疑问是伙伴是pada。kata tanya bagaimana? 要找的是方法。Jadi perkataan yang kita tambah ialah dengan 但是如果那个 bagaimana 问它的感觉如何，它过后会变成怎样，我们就没有用到dengan。kata tanya berapa? 要找的是数量，疑问是伙伴是ialah。kata tanya di mana? 地方，我们用的疑问是伙伴就是 di。Kalau ke mana kita guna balik perkataan ke. Dari mana kita guna balik perkataan dari. Okay. Ke, ja, zao, guo, cao. Ini menginspirasikan cikgu Chen untuk mencari satu formula dalam bentuk bahasa Melayu. BCCKS. Yaitu macam mana kita ingat macam ini. Buah tomato cherry kita sedap. Termasuk buang kata tanya dan tanda tanya. Kita perlu tambah rakan kata tanya. Kita perlu cari kata kunci yang mempunyai maksud yang sama. Kita akan gunakan tanda kurungan. Salin. Macam mana kita salin? Kita perlu salin soalan dulu, barulah kita salin jawapan. Jangan lupa ya, huruf pertama huruf besar. Akhir sekali kita gunakan tanda titik ataupun tanda nokta. Tetapi ada satu pengecualian. Jikalau kamu ternampak atau bertemu dengan perkataan yang kita perlu macam mana? Kita perlu jawab macam mana? Kamu boleh tambah rakan kata tanya dan tambah kata nama. Contohnya, apakah yang dibeli? Kamu boleh tambah dua kata perkataan yaitu benda dan rakan kata tanya ialah benda yang dibeli. Siapakah yang menemani? Kamu boleh tambah rakan kata tanya ialah dan tukarkan siapakah ini kepada orang. Orang yang menemani bla 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 ialah. Ataupun kamu pilih cara jawapan yang lebih senang. Cara untuk menjawab soalan pemahaman ini yang lebih senang. Kita terus bubuh jawapan ini pada awal ayat. Ini pun kamu kena mencari perkataan yang pada bahagian awal soalan, baru kamu boleh guna cara jawapan ini. Contohnya, pemadam yang diberi bla bla bla. Anan yang menemani.
Cara ini kamu tidak perlu menambah sebarang rekan kata tanya。这个方法是你看到样的字，你就可以直接把答案放在前面。条件是你要看到那个问题的前面有放样。如果没有的话，我们像平时这样子，先抄soalan才抄脚板。如果你看到样，你又不想加到2个字，又要加疑问词伙伴，又要加名词，因为样呢是不可以在句子的前端，不可以开头，就一开始就写样，所以我们可以直接把答案写在前面，才抄soalan也可以。Mari kita pahami teks ini, petikan ini. Bijak matematik. Fendi amat meminati matematik. Dia suka belajar matematik di sekolah. Dia juga rajin membuat latihan matematik di rumah. Fendi 很热爱数学这个科目，他喜欢在学校学习数学科目。那他在家里呢也很勤劳的做数学练习。Ibu bapaknya selalu menggalakkan minat Fendi.Mereka membeli banyak buku latihan matematik. Fendi semakin mahir dalam mata pelajaran itu. 那么他的爸爸妈妈呢，知道他很喜欢数学，都很鼓励他往这一方面发展，都会去鼓励他这个兴趣。如何鼓励呢？他们就买了很多数学练习簿、数学练习给他做。那 Fendi 就在这个数学科目呢越来越精通了。Pada masa hadapan, Fendi boleh memilih pekerjaan yang bersesuaian.masa hadapannya menjadi cerah。那么在未来的时候 ，Fendi 就可以选择适合他的工作，那他的未来就是一片光明。那么我们想一想，如果精通数学的孩子长大后可以做什么工作呢？accountant 会计师 ，guru 老师 ，peniaga 生意人或者是商家都可以哦。Mari kita menggunakan formula BTCKS, buang, tambah, cari, kurungan, dan salin. Kita pergi satu demi satu. Mengapakah ibu bapa Fendi menggalakkan minat anaknya itu？为什么 Fendi 的爸爸妈妈会去鼓励他孩子的这个兴趣呢？ Kita buang dahulu kata tanya, mengapakah dan tanda tanya. Lepas itu kita perlu tambah rekan kata tanya, 加疑问词伙伴。Untuk mengapakah rekan kata tanya ialah untuk atau supaya ataupun kerana. Kita perlu tengok teks baru kita pilih rekan kata tanya yang bersesuaian. Selepas kita tambah, kita perlu cari kata kunci untuk membantu kita mencari jawapan. Kata kunci yang perlu kita cari ialah ibu bapa Fendi menggalakkan minat. Di sini, ibu bapanya selalu menggalakkan minat. Mana jawabannya？为什么他的爸爸妈妈会去鼓励他的这个喜欢数学科目的兴趣呢？是不是 Fendi 很热爱数学？还是因为 Fendi 喜欢在学校学数学科目？或者是他在家很努力的做数学练习？或者是他们买了很多数学练习簿？还是因为 Fendi 在数学科目越来越精通呢？还是因为爸爸妈妈担心，所以在未来希望 Fendi 可以选择适合他的工作呢？还是他的未来一片光明？其实这一次的作答方式会有一点难，因为他是问一部爸爸的 Fendi 去鼓励 Fendi 孩子的这个兴趣的原因是什么？那么我们读完这整篇 petikan kita rasa jawapan yang paling sesuai ialah，因为爸爸妈妈通常都是比较担心孩子的未来，所以就会 selalu menggalakkan minat Fendi， 希望他有一番成就后，那么在未来他可以选择适合他的工作咯。Jadi jawaban nomor 1 di sini. Pada masa hadapan, Fendi boleh memilih pekerjaan yang bersesuaian. 那么用这个原因是因为还是以便还是为了？那么我们选的是 supaya， 以便 Fendi 在未来的时候可以选择适合他的工作。
那么 pada masa hadapan 这个 unsur masa 时间元素呢，是只可以在句子的前端或者是句尾端罢了，最前端或者是句尾端。Untuk unsur masa dalam ayat hanya boleh dibubur pada awal ayat ataupun hujung ayat sahaja. Disebabkan kita perlu salin soalan dahulu, kita tak boleh selitkan unsur masa ini pada bahagian pertengahan ayat. Jadi kita tukar struktur ayat ini, kita bubur unsur masa ini di belakang ayat. Macam mana kita jawab? Ibu, kita salin dahulu soalan. Jangan lupa ya, huruf pertama huruf besar. Ibu, Bapa Fendi menggalakkan minat anaknya itu supaya apa? Kita tulis Fendi boleh memilih pekerjaan yang bersesuaian. Pada masa hadapan ini, unsur masa ini kita bubur di hujung ayat. Supaya Fendi boleh memilih pekerjaan yang bersesuaian pada masa hadapan. Saya ulang. Ibu bapa Fendi menggalakkan minat anaknya itu supaya Fendi boleh memilih pekerjaan yang bersesuaian pada masa hadapan. Sila semak jawapan kamu. Biasanya murid akan melakukan kesilapan ini. Menggalakkan. Ada dua huruf G. Ada dua huruf K. Sila pastikan kamu tidak tertinggal sebarang huruf semasa kamu menulis perkataan menggalakkan. Ibu bapa Fendi的爸爸妈妈去鼓励孩子的这个热爱数学的兴趣，是希望他以便他以后在未来的时候能够选择适合他的工作。Ayat soalan kedua, kita ulang lagi. Langkah buang. Buang kata tanya, bagaimanakah, dan tanda tanya. T, tambah. Untuk kata tanya, bagaimanakah, kita biasanya tambah rakan kata tanya dengan. C, cari. Cari kata kunci. Ibu bapa Fendi menggalakkan minat. Sama, ibu bapa Fendi menggalakkan minat. Di sini juga. Jawabannya berdekatan di sini sahaja. Dengan apa? Macam mana mereka menggalakkan minat anak mereka? Dengan membeli banyak buku latihan matematik. 他们怎样去鼓励他的这个兴趣呢？去买很多的数学练习簿给他做。kita menulis tanda kurungan di sini, nomor 2 jawabannya di sini. Selepas kita cari kata kunci, menulis tanda kurungan, kita perlu salin. Salin soalan dulu, baru kita salin jawaban. Ibu, seperti biasa huruf pertama huruf besar. Salin soalan dulu ya. Ibu bapa Fendi menggalakkan minat anak mereka dengan cara apa? Membeli banyak buku latihan matematik. Membeli banyak buku latihan matematik. Ibu bapa Fendi menggalakkan minat anak mereka dengan membeli banyak buku latihan matematik. 那么 Fendi 的爸爸妈妈就使用这个方法，买很多数学练习，来鼓励孩子往这个热爱数学科目的兴趣发展。Soalan ketiga, masa hadapan seseorang yang bijak matematik bagaimana? Kita perlu buang dulu kata tanya bagaimana dan tanda tanya. Selepas itu kita tambah rakan kata tanya dengan。但是刚才结构称有讲到，如果他问变成怎样，因为这一题的问题是问如果精通数学的人未来会怎样呢？我们就不需要加这个dengan了。Kita tidak perlu tambah sekarang rakan kata tanya. Oke. Kata kunci yang perlu dicari ialah masa hadapan. Di sini ada dua frasa masa hadapan. Tapi kita tidak pilih masa hadapan ini sebab jawapan ini telah diguna. Kita cari lagi masa hadapan di sini. Jadi jawapannya ialah cerah, ataupun kamu boleh tulis juga menjadi cerah. Selepas kamu tulis tanda kurungan, kita perlu salin soalan, barulah kita salin jawaban. Kamu kena jawab masa hadapan seseorang yang bijak matematik cerah ataupun menjadi cerah. Masa hadapan seorang yang bijak matematik cerah，一个精通数学的孩子的未来是一片光明哦。
Mari kita sambung ke buku aktiviti muka surat 70. Aktiviti 3. Bina dan tulis jawapan. Kita fahami dahulu ketikan ini. Abang Sandra pandai melukis. Lukisannya sangat cantik. Abangnya sering menjadi juahan dalam pertandingan melukis. Sandra berasa amat bangga akan kejayaan abangnya. Sandra 的哥哥呢，很厉害画画，画画的图画都很美丽。那他的哥哥呢，经常在画画比赛中得到冠军。Sandra 对哥哥的这个成就感到很骄傲。Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis. Dia amat meminati bidang itu. Dia bercita-cita menjadi pelukis yang berjaya. Sandra 的哥哥呢，就继续在往这个画画方面深学。他对这方面非常有兴趣。他的志愿是成为一名出色成功的画家。Sandra juga suka melukis. Dia belajar melukis dengan bantuan abangnya. Abang Sandra menunjukkan cara-cara melukis yang betul. Kini lukisan Sandra semakin cantik. Sandra 呢也很喜欢画画，他是向他的哥哥求助来学习如何画画。Sandra 的哥哥呢展示正确的画画的方法给他看。如今 Sandra 的画画也越来越漂亮了。Kita gunakan formula BTCKS. Buah tomato cherry kita sedap. Buang, tambah, cari, kurungan, dan salin. Nombor 1. Mengapakah Sandra berasa amat bangga? 为什么 Sandra 会感到很光荣呢？ Kita buang dulu kata tanya, mengapakah, dan tanda tanya. Selepas itu kita tambah. Untuk kata tanya ini, kita perlu tambah sama ada untuk, supaya, ataupun kerana berdasarkan situasi ayatnya. Seterusnya kita cari kata kunci. Sandra berasa amat bangga. Sandra berasa amat bangga. Soalan ini tanya, mengapakah Sandra berasa amat bangga? Bukannya, apakah yang Sandra berasa amat bangga akan? 这个问题是问为什么 Sandra 感到很光荣，为什么他要知道原因，而不是问 Sandra 对于什么东西感到很光荣。Sebab banyak murid akan menjawab, Sandra berasa amat bangga akan kejayaan abangnya. Kamu belum lagi menjawab soalannya, kamu perlu mencari sebab. Mencari sebab Sandra berasa amat bangga. Jadi untuk soalan ini, jawabannya lah, abangnya sering menjadi johan dalam pertandingan melukis. Kita tahu Sandra berasa amat bangga akan kejayaan abangnya. Kita perlu jelaskan lebih lanjut lagi. Kejayaan apa yang Sandra berasa amat bangga akan? Yang dia rasa bangga akan kejayaan apa? Abangnya sering menjadi johan dalam pertandingan melukis. 是因为他的哥哥经常在画画比赛中得到冠军，所以 Sandra 对这样的成就感到很光荣。Salin, macam mana kita salin? Salin soalan dulu, baru kita salin jawapan. Kita gunakan kata hubung kerana. Belakang kata tanya kerana. Sandra berasa amat bangga kerana abangnya sering menjadi johan dalam pertandingan melukis. Jangan lupa ya, abangnya bukan lagi perkataan yang pertama. Jadi kamu kena tukar kepada huruf kecil. Sandra berasa amat bangga kerana abangnya sering menjadi johan dalam pertandingan melukis. Dan jangan lupa hubung tanda titik ataupun tanda nota. Nombor 2. Kita buang dulu kata tanya dan tanda tanya. Mengapakah Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis? 为什么 Sandra 的哥哥会往这个画画的方面升学？ Mengapakah? Sama juga kita tambahkan kata tanya untuk supaya kerana. Kata kunci. Cari kata kunci. Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis. Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis. Jawapan,
ada di sini saja, berdekatan di sini. Rupa-rupanya dia amat meminati bidang itu dan dia bercita-cita menjadi pelukis yang berjaya. 因为他很热爱画画，他希望长大以后能够当一名出色成功的画家. Jawapan kedua di sini. Gunakan tanda kurungan di sini. Kita sambungkan dua ayat ini menggunakan kata hubung dan. Dan jangan lupa tukar huruf D ini kepada huruf kecil. Kita guna kerana. Kita pilih kerana. Abang S. Sandra M. melanjutkan ki pelajaran di dalam di bidang S. Seni L. lukis. Kerana. Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis kerana. Kerana apa? Dia. Ini tukar kepada huruf kecil ya. Sebab ini bukan lagi perkataan pertama dalam jawapan nombor 2. Kerana dia amat meminati bidang itu. Kamu tulis sampai sini sahaja pun betul. Tetapi untuk dapatkan markah yang lebih baik, cadangannya lah sambung lagi. Dan dia bercita-cita menjadi pelukis yang berjaya. Abang Sandra melanjutkan pelajaran dalam bidang seni lukis kerana dia amat meminati bidang itu dan dia bercita-cita menjadi pelukis yang berjaya. Nombor 3. Buang dulu kata tanya dan tanda tanya. Bagaimanakah Sandra belajar melukis? Sandra 是如何学习画画的呢? Buang kata tanya, tanda tanya. Tambah kata tanya. Dengan. Betul. Dengan. Sandra belajar melukis dengan kata kunci. Cari kata kunci, Sandra belajar melukis. Dia belajar melukis. Dia di sini merujuk kepada Sandra. Dengan. Kita sudah pun tambah perkataan dengan. Jadi jawapannya lah, bantuan abangnya. 他是向哥哥寻求帮助学习如何画画. Sandra belajar melukis dengan bantuan abangnya. Sandra belajar melukis dengan bantuan abangnya. Jangan lupa buku tanda titik ataupun tanda nota. Beginilah cara kita menjawab soalan pemahaman menggunakan formula BTCKS. Buang, tambah, cari, kurungan, dan salin. Peringatan mesra. Apa itu BTCKS? Buah, tomato, cherry, kita sedap. B. Buang. Buang kata tanya dan tanda tanya. T. Tambah. Tambahkan kata tanya. Apa, siapa, berapa? Kita menggunakan perkataan ialah. Mengapakah? Kenapakah? Kita menggunakan perkataan untuk atau supaya ataupun kerana. Bagaimana? Kita menggunakan perkataan dengan. Kalau untuk di mana, kita guna balik di. Ke mana, kita guna balik ke. Dari mana, kita guna balik dari. C. Cari. Kita perlu cari kata-kata kunci yang membantu kita mencari jawapan yang betul. Kurungan. Lepas kita jumpa jawapan itu, kita menulis tanda kurungan. S. Salin. Kita perlu salin soalan dulu, baru kita salin jawapan. Tetapi kalau kamu berjumpa dengan perkataan yang, kamu boleh bubuh jawapan dulu pada bahagian awal ayat, baru kamu salin soalan. Kerja kuo cao. Kerja sekolah kamu hari ini ialah, kamu perlu siapkan buku teks muka surat 142 pada sekeping kertas. Menjawab ketiga-tiga soalan pemahaman itu pada sekeping kertas dan juga buku aktiviti muka surat 70 yang telah kita bincang tadi. Lepas itu kamu WhatsApp kedua-dua kerja sekolah ini kepada cikgu pada hari ini ya. Sekian sahaja pengajaran cikgu Chen pada hari ini. Terima kasih.